Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan masih lagi dalam sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita melalui bulan Ramadan sepenuhnya. Sebagian manusia ada yang tak sempat mengecapi bulan Ramadan, bulan ibadah. Sebagian manusia ada yang meninggal dunia dalam bulan Ramadan. Kita Allah Subhanahu Wa Taala memberi lagi usia kepada kita, dapat kita beribadah selama 30 hari 30 malam dalam bulan Ramadan, bulan yang diberkati, bulan yang menjanjikan keampunan dosa setiap hari dan setiap malam. Siapa yang berpuasa di siang hari diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang bersolat menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalaulah setiap hari siang diampunkan dosa, malam diampunkan dosa, kemudian besok pun sama, lusa pun sama sampai 30 hari, maknanya tidak tinggal lagi sebarang kotoran. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian. Kecuali syirik. Syirik ini tidak diampunkan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala tidak akan mengampunkan orang yang mensyirikkannya, dan Dia mengampunkan selain daripada itu, kesalahan-kesalahan yang selain daripada syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi kita kena jauhi syirik. Bila kita nak jauhi syirik, kita kena faham dulu syirik itu apa. Syirik itu apa dia? Macam mana boleh jatuh ke dalam syirik? Sebab ramai orang hari ini bila sebut syirik, mereka hanya melihat kepada patung dan berhala. Kalau mereka tak sembah patung, tak sembah berhala, macam mana orang Buddha buat, macam mana orang Hindu buat, mereka dah selamat daripada syirik. Bulan Ramadan dosa-dosa mereka diampunkan. Tetapi sebenarnya syirik ini tersangat halus dan tersangat luas. Bagi kuliah-kuliah bertajuk akidah, mesti ditekankan makna syirik yang sebenarnya. Di antaranya apa? Nak menggambarkan syirik ini terlalu luas. Hari itu ada masa banjir itu, ada orang yang dia bantu banjir. Di antaranya dia beri makanan. Baguslah tolong-menolong tu. Kemudian di antara yang tolong memasak tu orang yang bukan Islam. Jadi bila bagi makanan pada di surau ke di masjid ramai orang, dia beri makanan, di antara ada orang bukan Islam. Jadi orang Islam ni bertanya, yang ni halal ke tuan? Itu dah jadi viral. Ada yang kata bagus, dia tanya sebab nak memastikan syubhat, sebab dia masak dekat rumah, daging mana yang dia beli. Kalau dia ambil daripada fridge dia dah beli minggu lepas, daging yang tidak halal, dia masak sekali kan. Elok dia tanya. Tapi ada setengah orang kata, apa tanya orang ni orang tolong, makan je lah. Darurat ni kalau dah nazak tak makan. Ni supermarket depan tu je, haji kat sini, dia darurat. Jadi macam mana? Jadi dia viral kan. Jadi terpaksalah antaranya saya sendiri buat artikel nak menjelaskan, memuji orang yang bertanya dan menegur orang yang berkata, apalah makan je lah, orang nak masak, tanya-tanya pula ya? Dalam Al-Quran ada sebut dan makanlah apa yang disebut nama Allah. Bila nak sembelih, bismillah, makanlah apa yang disebut nama Allah. Dan di antara orang ada ladzina yaquluna ila awliya, di kalangan orang ada yang cuba nak meragu-ragukan wali-wali Allah, wali kekasih Allah. Dia bertanya tu, Allah sayang dia. Tapi ada orang yang cuba apalah makan lah. Jadi sudah orang pun melanggar bukti. Katanya tak ada, katanya ada, katanya ustaznya boleh, katanya apa. Allah mencela orang yang
membuat orang suspend nak bertanya. Kemudian kalau ikut orang yang macam tu, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu mentaati ikut orang yang kata makan je lah kan, kamu musyrikun, kamu orang-orang musyrik. Cerita banjir pun boleh masuk syirik ni dalam bab sembelihan. Isu dia bukan sekadar isu sembelihan. Isu dia Allah Ta'ala kata jangan makan makanan yang tidak disembelih disebut nama Allah. Itu dia perintah Allah Ta'ala, jangan makan daging yang disembelih. Itu kalau sembelih tu tak sebut nama Allah. Yang pakai ketuk kepala tu lagilah ya. Jangan makan. Perintah Allah Ta'ala. Maknanya sekiranya orang mencela, orang-orang yang bertanya sebenarnya mencela hukum Allah Ta'ala. Dan orang itu dia pergi mengaji, dia pergi surau saja, dia tanya pastikan. Ada orang yang tak kisah. Wa in ata'tumuhum, kalau kamu ikut orang macam tu, innakum lamusyrikun, kamu orang musyrik. Nak menggambarkan syirik ni terlalu luas. Terlalu luas. Bukan sekadar berhala, bukan sekadar patung, bukan sekadar ditokong sahaja. Dia boleh sampai ke perkara-perkara yang dilihat remeh, tapi sebenarnya hukum Allah Ta'ala ni tak remeh. Allah nak kita sebarang ayat Allah Ta'ala 6,200 ayat kita mesti mengikut semuanya tanpa sebarang kecuali. Nah, banyaklah ayat-ayat lain. Fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali mereka itu tidak beriman hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehinggalah mereka mengambil kamu wahai Muhammad sebagai pemutus kepada apa yang mereka perselisihkan. Mana kalau berselisih apa? Tanya Nabi. Nabi tak ada lain lah, dia rujuk Quran lah. Mana mesti ikut Quran. Kalau tak ikut Nabi, tak ikut Quran, fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Jadi perkara iman, perkara akidah, ini perkara-perkara yang sangat penting. Yang mesti umat Islam mengaji betul-betul. Pergi ke masjid, pergi surau, dengan kuliah-kuliah akidah, pergi. Supaya kita tak terjerumus. Tapi kalau dah macam itu, mudah kita terjerumus. Dan memang Nabi pun menyebut macam tu. Satu hari Nabi naik ke mimbar, Nabi kata, ittaqul syirk, takutlah kamu kepada syirik, sesungguhnya ia lebih halus daripada semut yang merayap. Kalau semut dia merayap dekat kapet masjid kita ni, tak perasan kita dah. Kalau galak lagi kita tak perasan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak mengelak daripada syirik ni, sedangkan dia lebih halus daripada binatang kecil yang merayap. Lalu Nabi kata, ucapkanlah, zikirlah pagi dan petang, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. 3 kali pagi, 3 kali petang. Ada dalam maksurah. Ya Allah, kami memohon perlindunganmu daripada kami mensyirikkan kamu dengan sesuatu yang kami tahu tak nak syirik. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami minta ampun betul-betul ya Allah kalau kami mensyirikkan kamu dengan benda yang kami tak tahu. Mana ada benda yang kita tak tahu, jatuh syirik. Itu minta ampun kepada Allah. Tapi yang tahu macam patung, berhala ke apa, kita minta dijauhkan. Tapi yang kita tak tahu, tak menduga pun tu boleh jadi syirik, minta dimaafkan. Jadi mudah-mudahan kita terpelihara. Jadi dalam kuliah kita sirah pada kali ini kita melihat sedikit berkenaan dengan peperangan Badar. Peperangan Badar yang berlaku ke tahun Hijrah. Dan kita ambil hanya beberapa pengajaran-pengajaran daripadanya. Kita tak cerita semua peristiwa tersebut. Di antara peristiwa yang menonjol
adalah ketika Nabi SAW hendak bergerak daripada bandar Madinah menuju ke Bukit Uhud. Dan kita percaya tuan yang pergi ke umrah, pergi ke haji telah pun menziarahi Bukit Uhud ini tak jauh daripada Madinah, lebih kurang 5 ke 6 km sahaja. Dan Nabi SAW apabila mendengar Quraisy datang ke Madinah nak berperang dengan Nabi, nak membalas kekalahan dalam peperangan Badar, atau lebih tepat lagi nak menebus maruah mereka yang telah tercalar setelah mereka kalah dalam peperangan Badar. Mereka bergerak menuju ke Madinah dan sengaja mereka mengheboh-hebohkan benda ini supaya seluruh orang Arab mendengar bahawa Quraisy bergerak ke Madinah. Sebab apa dihebohkan? Biasanya perang ini senyap serbuk, sebab nak menembus maruah tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kalah, jadi orang Mekah dah mula bercakap Quraisy pun kalah. Apa kuatnya Quraisy ni? Kononnya dia ketua Kaabah lah, apalah, kita tak tahu pergi Mekah kena minta izin dia lah apa. Pada muka dah kalah. Jadi maruah tu dah tercalar. Kabilah-kabilah lain kalau nak meniaga 4 bulan pada bulan-bulan haram. Ketika itu tidak ada peperangan. Lain daripada 4 bulan, 8 bulan ni orangnya tangkap kabilah, jual barang-barang ni, 2 orang sekali jadi hamba. Itulah kerja orang-orang Arab dahulu kala. Kecuali Quraisy. Quraisy dia boleh berniaga, bergerak ke mana 4 bulan tak ada peperangan, dan 8 bulan tu pun dia boleh bergerak juga, menunjukkan hebat dan takutnya musuh-musuhnya kepada orang Quraisy. Sebab apa? Sebab Kaabah di tangan dia. Siapa yang lawan dia, potong visa, langsung kau tak boleh masuk Kaabah. Jadi sebabkan Kaabah. Jadi disitulah Kaabah tempat orang berniaga. Jadi dia boleh ambil cukai. Disitulah orang datang berniaga, jadi dia boleh jual barang-barang dia dan sebagainya. Jadi disebabkan Kaabah, Quraisy boleh bergerak 12 bulan. Sebab itu Allah Taala sebut ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita was-sayf. Telah menjadi kebiasaan orang Quraisy rihlah, dia berjalan mana-mana pun waktu syita, musim sejuk, was-sayf, musim panas. Musim sejuk ke panas ke, dia bergerak, dia tak takut dengan siapa-siapa. Ini hebat Quraisy. Sepanjang bergenerasi semua orang takut dengan Quraisy. Tiba-tiba kalah dengan Muhammad dalam peperangan Badar. Ini satu malu yang sangat besar. Sebab tu tahun depan terus mereka pergi ke Uhud dan dihebohkan kepada seluruh orang Arab. Kami bergerak ke Mekah dan ke Madinah nak lawan Muhammad. Jadi orang pun yang mula nak memperlekeh-lekehkan Quraisy dah kalah ni mula boleh bergerak ke Madinah, boleh anda. Ingatkanlah kalah habis dah. Macam tu tujuan. Jadi Nabi SAW bila mendengar berita ni tidak ada rahsia, memang dia sekali saja dia berhebohkan. Nabi pun bermesyuarat dengan sahabat, di mana kita nak lawan tentera musyrikin yang datang ke Madinah. Sama ada lawan dalam bandar ataupun lawan di medan. Ini satu perbincangan di antara Nabi dengan para sahabat. Ramai sahabat kata, mari kita perang di medan. Sebab apa perang di medan? Perang di medan ni macam gusti, lawan berdepan. Bila berdepan tu baru jantan, padang lawan padang, pakai baju besi. Kalau kau kalah, bunuh kau. Kalau aku kalah, baik kau bunuh. Tapi kalau lawan dalam bandar, sahabat duduk dalam rumah, buka tingkap panah. Jadi main keteng tak berapa jantan. Jadi sahabat kata kita lawan di luar. Sebab apa lawan di luar? Sebab perang Badar tahun lepas lawan di luar. Kemudian tahun lepas lawan di luar, menang pula. Ini memang hendak. Semenanjung Arab semua respect Muhammad. Sebab lawan di gelanggang menang. Bukan lawan tanah-tanah, menyuruh-menyuruh.
Kemudian tahun lepas yang pergi itu tak ramai. Sebab menyangka bahawa nak pergi itu nak ambil kalahkan rombongan Abu Sufyan yang berniaga 40 orang. Kalau 40 orang ni antara 20 pun boleh menang. Ini 300. Jadi peperangan itu tidak disertai oleh ramai sahabat beribu. Tapi sahabat kata, pergilah. Berapa orang lah tu? 300. Sebutlah orang tu 40 ya, pergilah 300. Tengok perang. Perang rupanya ingatkan nak ambil barang-barang perdagangan, nak rampas. Rupanya bertemu dengan 1000 tentera, tapi menang. Jadi pada tahun berikutnya perang Uhud ni, Rasulullah lawan di luar semua. Kita lawan luar ya. Kami nak lawan luar. Tapi pada Nabi baginda berpandangan lawan dalam bandar. Maknanya dalam kita buat kubu, orang kat luar dia tak ada rumah, musuh datang. Musuh datang kita kita kat luar apa semua, panah dia lama mati dah semua. Sedangkan kita tak buka pintu. Daripada atas boleh balik batu, perempuan pun boleh panah. Jadi pandangan Nabi ni bagus. Tapi semangat sahabat untuk berjihad tinggi. Ini kita kena cermin pada pemuda-pemuda kita zaman sekarang. Sanggup tak mereka ini di medan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada segelintir yang dah hebat dekat luar, peperangnya, jantannya apa, tapi dia cadangkan dalam Madinah lah Rasulullah. Ini orang yang pengecut. Mana kalau duduk rumah, orang panah apa, rupa dia menuntai rumah. Kita dalam-dalam lah musuh. Mana ada orang yang berpuru-puru, orang yang pengecut. Tapi disebabkan ramai sahabat hendak berperang di luar, di medan, Nabi buat keputusan, kita lawan di luar. Itu kisah dia. Dan bergeraklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Uhud. Jadi bila bergerak ke Uhud seramai 1000 orang, ini baru bilangan sahabat yang betul. Tahun lepas 300 ramai yang tak pergi. Tapi kali ini 1000, ini memang itulah bilangan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bila bergerak ke medan Uhud, tengah jalan ada pula orang yang minta maaf lah. Saya sebenarnya ada hal rumah ni, ada niat lah, ada apa semua ni. Tak apalah ya, pergi dulu aja, kita jumpa kendian ya, saya balik tadi. Ada orang macam itu lagi. Pergi masjid dengan Nabi, di belakang Nabi solat dan sebagainya. Tapi bila masuk kepada amal ibadah yang lebih mencabar, di antaranya jihad, berperang di jalan Allah, ketika itu mereka tak lulus ujian. Ini pun kita cermin juga kepada umat di akhir zaman ini. Solat tak ada hal boleh solat. Puasa pun boleh. Bayar zakat boleh. Haji pun tak boleh, insya-Allah. Kota tak bagi. Pergi perang untuk meninggikan agama Allah. Jenah ke tidak? Ini ibadah dalam Islam, bukan solat, puasa, zakat sahaja. Jadi dah bergerak 1000 tentera ni, seorang dua pula kata minta maaf ada hal sikit ni ya. Tahulah, pergilah nanti lepas perang kita jumpa lah, saya ada hal. Balik dua orang. Yang lain pula, saya pun macam tu juga lah. Saya ada hal ni, yang salah tak apa ya, minta maafnya ada. Patah balik seramai 300 orang. 300 orang. Dan tidak adalah sahabat kata, tak guna kau, apalah macam ni apa semua. Dia pergi. Tapi sejarah dalam kitab mana pun tuan-tuan, pada hari ini ulama mana pun yang menulis sejarah ini mengatakan, maka berundurlah 300 orang munafik. Maknanya orang ni orang yang berpura-pura Islam. Sebenarnya berpura-pura Islam ni bukan, jangan kita gambarkan berpura-pura Islam ni zaman Nabi ni, maknanya dia
macam dia berlakon ke apa ke, itu memang ada juga orang macam tu, berpura-pura. Tapi orang yang semayang, dia semayang, puasa dia puasa, tapi berjihad dia tak nak. Ramai tak orang macam tu di akhir zaman. Semayang, salat, puasa, haji pun pergi, package kami anda hari 50,000 apa. Tapi berjihad, minta maaf ayo saya dah hal sini. Minta maaf, buat pula jihad ni. Itu lagi teruk pula, bukannya tak pergi, menyindir pula. Kalau ahli sejarah tahu orang macam ni, dia akan tulis munafik. Itu kita kena hati-hati. Jadi bila dah berbunuh 300 orang, ini bilangan yang ramai. 300 orang ni bilangan yang ramai. Macam mana nak buat? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lepas tu menyebut ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai nabi, berjihadlah kamu menentang orang-orang kafir dan orang munafik, dan bertegaslah terhadap mereka. Mana orang macam ni? Tapi dia pergi sedia, dia pergi surau, tapi berjihad dia tak nak. Allah Ta'ala suruh menentang mereka habis-habisan. Jadi di antara tanda munafik adalah takut untuk mengorbankan jiwa dan raga untuk agama Allah. Kali ini kita doa pada Allah, jangan ada pada kita, jangan ada pada anak-anak kita, jangan ada pada teman-teman kita. Mesti ada semangat jihad di jalan Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut man mata walam yagzu walam yanwi ghazwa mata maitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia, dia belum pernah berperang. Saya ingat kita semua belum pernah berperang lagi. Mungkin ada askar yang pernah perang lah sekali dua. Siapa yang meninggal dunia tidak pernah berperang, walam yanwi ghazwa, dan tidak pernah berniat untuk perang, mata maitatal jahiliyah, dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Maknanya dia bukan orang Islam yang sejati, sebab dia tak pernah perang dan atau dia tidak pernah berniat nak perang. Ini bermakna umat Islam ni umat jihad, umat. Sebab tu ulama dia menulis 300 orang yang gustan balik, tidak menyambung perjalanan sampai ke Bukit Uhud. Tengah jalan dia pun kona balik. Maknanya dia berpura-pura dengan agama dia. Jadi sampai macam tu sekali sifat orang-orang munafik ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerangkan kepada sahabat apakah ciri-ciri orang munafik. Sebab orang ini berpura-pura, ataupun bukan sekadar berpura-pura, itu sebagian orang munafik. Sebagian lagi tak mau meningkatkan kualiti Islam dia. Semayang nak, puasa nak, tapi berjihad tak nak. Maka Nabi SAW menifatkan sifat orang munafik. Al-Quran menerangkan tentang sifat orang munafik. Jadi pada malam ni kalau kita cerita bab munafik saja pun tak habis. Sebab terlalu banyak hadis-hadis yang menyebut tentang golongan munafik, dan terlalu banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang sifat orang munafik, supaya kita terhindar daripada sifat-sifat tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya, kalau tengok Nabi SAW, ini kita bila kita sebut lagi ciri-ciri ni kan kita dah mengecuali. Tapi kita kena ambil secara positif. Jangan takut, tapi kita berani untuk membuang sifat-sifat. Di antaranya hadis yang masyhur, Nabi kata orang munafik ni nak panah dia, sukar dia sembahyang isyak,
dan maghrib berjemaah di surau ataupun di masjid. Saya rasa semua kita ni dah biasa dengar lah. Mungkin sekurang-kurangnya sebulan sekali pergi mana-mana kuliah ada orang sebut. Ciri-ciri orang munafik ni adalah sukar dia sembahyang maghrib, isyak dan subuh secara berjemaah. Elak. Kemudian di antara lagi sifat-sifat mereka adalah malas. Bila bangun nak solat dia malas. Menunjukkan bahawa di dalam Quran mereka itu bersolat. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kemudian yura'unan nas. Kemudian wala yazkuruna Allah illa qalila. Yang bermaksud apabila mereka bangun nak solat, bangun malas. Kemudian nak nunjuk-nunjuk pada orang, yura'unan nas. Kemudian mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Apa maksud ingat kepada Allah? Wala yazkuruna Allah, tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Zikir itu apa? Supaya kita tak jatuh dalam perkara. Zikir ni apa saja yang mengingatkan kita akhirat dan Allah Ta'ala. Sama ada zikir subhanallah, 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 maha suci Allah, ingat Allah. Ataupun solat itu adalah zikir. Ataupun doa adalah zikir. Dia doa mereka sebut Allah. Kemudian kuliah yang kita hadiri ini adalah majlis zikir. Dan membaca Quran adalah zikir. Kemudian apa lagi? Berqiyamul lail adalah berzikir. Itu bentuk-bentuk zikir. Mana orang yang kurang perkara ni, dia kurang zikir dia kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia solat, tapi setakat tu saja. Lain daripada tu dilalaikan oleh dunia. Itu juga ciri-ciri orang-orang munafik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, antara yang awal disebut oleh Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ayat orang yang beriman, pendek. Jadi kurang 5 ayat. Kemudian ayat orang kafir pun ganti 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir kamu beri peringatan ke tak beri peringatan ke sama, mereka tidak beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah Taala telah stamp hati mereka. Dah tutup hati mereka. Mu'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Telinga pun kena tutup, pemandangan pun kena tutup dan diselubungi. Kemudian bermulalah ayat orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang pula yang kata kami ni memang beriman pada Allah, hari akhirat kami beriman. Tak, mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka nak membohongi Allah dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak berbohong kecuali pada diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sedar. Apa maksud mereka itu? Cuba nak bohong orang yang beriman, tapi mereka bohong diri mereka sendiri. Kalau mereka benar-benar tunjuk kafir, senang orang nak berdakwah pada mereka. Orang berdakwah, ini masuk Islam. Tapi mereka tidak beriman, tapi mereka tunjuk mereka Islam. Jadi orang biarkan dia, bagus. Pergi surau pula, pergi masjid pula. Ketua orang munafik di Madinah, orang yang duduk saf tamu, Abdullah bin Ubay. Kalau lepas qomat, Nabi nak jadi imam, dia buat pengumuman, luruskan saf, itu saf tu tak lurus tu. Itu dia, Abdullah bin Ubay, kepala munafik. Macam tu sekali. Kalau orang luar masuk ke masjid Nabi, dia tak kenal sahabat-sahabat Nabi, dia pun duduklah kat mana-mana masjid Nabi. Dia akan tengok apa? Nabi memang Rasul sebab jadi imam. Timbalan Nabi Abdullah bin Ubay. Sebab Abdullah luruskan saf, luruskan saf.
Bayangkan yang berlaku Ubay, kepala munafik. Kalau orang luar, orang anggap dia timbalan. Tapi Allah Ta'ala londehkan kemunafikan dia bila tuan-tuan dalam perang Bani Mustalaq. Balik daripada perang Bani Mustalaq, Nabi berehat sekejap. Sahabat-sahabat berehat. Kemudian bergaduh dua orang sahabat, seorang Muhajirin dan seorang Ansar. Ansar ni tuan rumah, Muhajirin ni orang kalau bahasa kita orang mengempat, pergi satu tempat orang tempat. Itu bahasa, tapi bukan bahasa sahabat lah. Mereka ni disambut orang Madinah hanya Islam, mereka dah 13 tahun Islam. Maknanya iman mereka, takwa mereka luar biasa, jauh meninggalkan orang Madinah. Mereka sambut macam menatang air yang penuh. Tapi ini bahasa orang munafik. Itu orang merempat datang ke tempat itu. Cerita belah di Dubai. Dia sajid, dia kata lulukan sah. Dia balik rumah, dia jumpa geng-geng dia, tak bunuh orang pendatang asing datang ke tempat kita, apa benda lah, orang asing. Macam itulah orang. Tapi dia berjaya untuk menyembunyikan, sebab dia bersajid, dia juara sampai orang luar anggap jadi timbalan Rasulullah. Jadi bila berhenti dalam peperangan Muraisy ataupun Bani Mustalaq, pada berhenti bergaduh di antara dua orang sahabat. Jadi orang sahabat yang ini minta tolong, wahai orang Ansar, tolong. Orang Muhajirin, wahai Muhajirin, tolong boleh, dah ada bertumbuk apa kan. Maknanya orang Muhajirin ini pendatang asing boleh bergaduh dengan orang tempatan. Dalam Islam, katalah orang pendatang asing di Barajaya yang bergaduh dengan orang tempatan, apa perasaan kita? Sepatutnya perasaan yang betul, berdua Islam. Kita akan tengok siapa benar, siapa benar, siapa salah. Bukan orang pendatang asing, bukan orang tempatan. Orang tempatan kalau salah, salah. Awak mencuri ke tempatan, report polisi. Jangan orang tempatan, orang Perjaya, orang Perjaya yang salah. Tak apalah, settle macam itulah. Jadi bila seorang kata tolong orang Muhajirin ini pendatang asing, pada orang munafik. Ya orang Ansar, tolong wahai orang Ansar. Ketika itu Abdullah bin Ubay, dia tengah bersama dengan geng-geng dia. Lalu tengok dia dekat geng dia, tengok tu pendatang asing dah pandai lawan orang kita lah. Dia kata itulah, mari dia merempat di Makkah tu, orang pukul dia, semua dia hijrah tempat kita. Engkau orang lah yang sambut, engkau orang lah. Samin kalbak yakulu, dia kata. Kau menggomokkan anjing kau gigit kau balik. Kalau itu peribahasa orang di Madinah. Kalau orang kita melepaskan anjing tersepit pun boleh, ataupun buaya pun siapa tak ingat, ataupun melepaskan anjing tersepit. Terlepaskan anjing gigit gitu. Dan peribahasa Arab, kau gomokkan anjing kau bagi makan, lepas anjing kau gigit kau, dia lebih kurang sambung. Samin kalbak yakul. Ini semua kerja orang sebenarnya. Terima orang pendatang asing untuk hijrah. Demi Allah, dia kata. Orang-orang mujahidiyah pun bersumpah kan, la irja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal. Tak apa, kita dalam perjalanan, misalkan kita sampai di Madinah, tempat kita, orang mulia akan halau balik orang bangsa-bangsa. Ini ayat Quran. La yukhrijannal a'azzu minhal azal. Orang mulia akan halau orang bangsa. A'az, orang yang lebih mulia. Azal, orang yang bangsa. Kemudian a'az singular, mana seorang yang mulia akan halau seorang yang bangsa. Seorang mana dimaksudkan Nabi lah. Itulah orang melepaskan kami anjing tersebut. Ini perkataan yang sangat besar. Tapi sebab dia geng sama-sama dia, tak ada orang tahu.
Kan masa sembahyang masjid, luruskan saf tuan, luruskan saf dia, satu tak apa lurus dia. Tapi ketika dia bersama dengan kawan dia kata macam tu. Ini golongan-golongan yang berkurung-kurung. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ada budak duduk dekat tepi. Jadi budak ni dia tanya, "Wih, orang mulia nak halau mana Nabi Muhammad ni bangsa ini benda ni tak boleh ni." Budak ni dia pergi report dekat sahabat. Cik, apa? Tu yang cik nampak tu berapa orang duduk kat hujung tu. Apa lah? Cik tahu tak? Tu Cik Abdullah bin Ubay kan? Dia kata kan tadi kan? Dia kata, ni orang-orang Mekah ni semua hijrah ni. Dia beri makan macam anjing, kemudian digigit dia balik. Kemudian dia kata, Nabi ni bangsat lah, dia kata. Nanti sampai di Madinah nanti, dia orang yang mulia tu dihalau Nabi yang bangsat. Ya tu. Report dekat Rasulullah. Dah semua sahabat nak terima ke tidak ni? Budak yang cakap. Ya ke? Kita nak terima ke tidak? Dah mula. Ini belum pasal. Tamak saya sambung sikit cerita walaupun masuk dah tamat. Jadi bila tak pasti budak nak terima ke tidak dan sebagainya, turun firman Allah Ta'ala, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Dan mereka berkata, kalau kita sampai di Madinah nanti, orang yang mulia akan halau orang yang bangsa. Walillahi al-izzati wa li rasuli wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sedangkan pada Allah lah keagungan, kemuliaan, pada Rasulnya dan pada orang yang beriman. Sedangkan orang-orang munafik tidak mengetahui. Bila turun ayat Allah, confirm budak itu betul. Dan confirm orang yang bercakap itu murtad. Kalau murtad, hukumnya bunuh. Sahabat akan berlumur-lumur sampai nak bunuh. Bila jadi macam itu, anak dia yang beriman, Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku penggal leher ayahku. Dia kata, apa hal ni? Ayah tu dah turun, ayahku ni memang kafir, munafik, telah mencerca kau keluar daripada Islam. Ya, aku yang bunuh dia. Sebab aku tak mahu orang lain laksanakan hukuman bunuh, sedangkan semua Madinah tahu apa yang paling baik pada ayah. Orang yang paling buat kebajikan kepada ayah, aku. Maka aku tidak sanggup tengok orang yang laksanakan hukuman bunuh ayahku, dia pancung kepada ayahku, silap kepala dia pula aku pancung. Biar aku sendiri yang pancung kepada ayahku. Macam tu. Lalu Nabi kata, kat mana jalan-jalan, tosah masing-masing, bergerak, sambung perjalanan, sambung. Lalu bergerak. Jadi anak dia tak laksanakan, aku pun tak laksanakan. Nabi kata, sampai di pintu Madinah, anak dia tahan abah. Sebab abah dia kata, sampai Madinah. Sampai Madinah, abah tak boleh masuk Madinah. Ayat Quran pun sebut, memang abah cakap. Abah kena cakap, abah yang hina tu Nabi tu orang mulia. Kalau tak, abah tak boleh masuk. Macam tu sekalian ayat. Sebab Quran dah turun membenarkan memang dia yang cakap. Nabi kita jalan-jalan. Terus saya sini. Itulah Rasulullah. Tapi nak katanya suasana orang munafik ni, bila cerita orang munafik, jangan kita gambarkan ni cerita lama. Tidak. Ya. Golongan munafik ni akan terus berada di atas dunia ni selagi Quran berada dan selagi surah munafik pun ada dalam Quran. Surah Al-Munafiqun. Itu sebagai pengajaran kepada kita. Jadi kita tutup kuliah kita ni dengan Sayyidina Umar tanya kepada Nabi, kenapa kita tak bunuh? Bunuh je lah. Apa kata Nabi? Sebab dia masjid, dia timbalan. Orang luar nampak dia timbalan. Tiba-tiba Nabi bunuh. Mungkin sahabat faham, tapi orang luar, orang di Yanbu,
orang di Riyadh, orang di Rabil, orang lain bunuh dia. Nabi Muhammad bunuh Abdullah bin Ubay. Bukan bin Ubay dia semayang kat depan sekali. Bukan dia yang kata luruskan saf apa semua kan. Maknanya Nabi bunuh orang kanan dia. Biasa dalam politik kalau bunuh orang kanan ni maknanya sabotaj. Jadi Nabi kata kepada Umar, ya Umar, fakaifa in yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashab. Wahai Umar, kalau aku bunuh, macam mana nanti orang ramai akan kata Muhammad bunuh sahabat dia? Muhammad bunuh sahabat dia, ataupun Muhammad nak cantas sahabat dia. Sebab orang tak tahu. Dia pakai elok, semayang elok, semua elok. Betul juga. Jadi Nabi tak mau buka pekuk kepada orang luar bahawa ada something dalam sahih, ada something dalam masjid. Biar benda itu jalan je. Tapi Nabi sebenarnya tak biarkan orang munafik. Sebab ketika Abdullah bin Ubay itu bersembang itu, bilangan mereka hanya dibilang dengan jari. Katalah 10 orang atau 12 orang. Berbanding dengan perang Uhud pada tahun 2 Hijrah, bilangan mereka 300. Kalau sahabat yang boleh berperang 1000, ramai 30%. Kalau 1000 tu dekat masjid Nabi, maknanya pertama tuan-tuan ya, 30% munafik. Mereka tak cakap aku munafik, tak ada. Tapi sifat kelakuan tu munafik. 30% tu bukan sikit. Maknanya kalau 30 sab ni 10 sab munafik. Bukan sini lah ya. Ini cerita kisah-kisah Nabi. Tetapi dalam perang Bani Mustalik, perang tu mungkin dalam tahun 6 ataupun 7 Hijrah, dah lama. Bilangan mereka hanya beberapa belas orang. Ini maknanya Nabi bukan duduk diam. Nabi tak biarkan orang munafik ni. Ada di antara yang Nabi didik, dekati, tarbiyah sehingga berubah. Ada yang macam mana entah dan sebagainya. Begitulah kebijaksanaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita dan anak-anak kita dan saudara mara kita dan masyarakat kita daripada sifat golongan-golongan munafik ini. InsyaAllah kita akan bersambung. Kita akan cuba lagi fokus ayat Quran yang banyak dan hadis yang banyak mengkisahkan tentang sifat orang-orang munafik ini. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.